Kisah roh dengan malaikat maut. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahawa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang mukmin itu dicabut nyawanya, maka akan datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut, maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata, "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini." Kerana orang mukmin ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai malaikat maut, kamu cabutlah rohnya dari arah lain." Sebaik sahaja malaikat maut mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin itu dari arah tangan, tetapi keluarlah sedekah dari tangan orang mukmin itu. Keluarlah usapan kepada anak-anak yatim dan keluarlah penulisan ilmu. Maka berkata tangan, "Tidaklah ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin ini dari arah ini. Tangan ini telah mengeluarkan sedekah, tangan ini mengusap kepada anak-anak yatim, dan tangan ini juga menulis ilmu pengetahuan." Oleh kerana malaikat maut gagal lagi untuk mencabut roh orang mukmin itu dari arah tangan, maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukannya sebab kaki berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini," kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang-alik mengerjakan solat dengan berjemaah, dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis-majlis ilmu. Apabila malaikat maut gagal mencabut dari arah kaki, maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga, maka telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini," kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut roh orang mukmin itu dari arah mata, tetapi baru saja dia hendak menghampiri mata, maka pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab." Apabila malaikat maut gagal menjalankan perintahnya, maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu masalah yang dihadapinya walaupun semua cara telah dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai malaikatku, tulislah asmaku di telapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu." Sebaik saja mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat maut pun pergi menghampiri roh orang itu dan menunjukkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik saja roh melihat asma Allah dan cintanya kepada Allah, maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. Kisah ini hendaklah kita jadikan persoalan ke atas diri kita. Apakah kita juga menggunakan mulut kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memberi nasihat kepada saudara-saudara kita supaya menyembah Allah, atau adakah kita menggunakan mulut kita untuk mengumpat dan melaga-lagakan saudara kita? Adakah kita menggunakan tangan kita untuk mengeluarkan sedekah, menyayangi anak-anak yatim, atau adakah kita menggunakan tangan kita untuk mencuri harta anak-anak yatim ataupun memukul anak-anak yatim atau sebagainya? Kisah roh dengan malaikat.